Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani binti Sulaiman dengan nombor kad matrik KID 2105040078. InsyaAllah, hari ini saya akan menerangkan tajuk Maha dalam subjek Undang-Undang Keluarga Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatimah Az-Zahra binti Ahmad Basri, nombor kad matrik KID 2105040164. Pada hari ini saya akan membentangkan satu subjek iaitu Undang-Undang Keluarga Islam yang bertajuk Wali. Pengenalan Maha. Maha ialah pemberian yang wajib yang diberikan oleh lelaki kepada perempuan yang bakal menjadi isterinya. Dalam masyarakat Melayu, ia merujuk sebagai mas kahwin. Mungkin ia merujuk kepada pemberian cincin emas. Mas kahwin adalah salah satu ibadat yang wajib dan salah satu rukun nikah. Pengenalan wali yang bererti teman karib, pemimpin, pelindung atau penolong yang terdiri daripada ahli waris lelaki yang terdekat dengan pengantin perempuan. Wali ini merupakan salah satu rukun dalam perkahwinan. Pengertian maha. Maha atau dikenali sebagai emas kahwin adalah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri apabila berlakunya akad nikah. Mas kahwin ini juga dikenali sebagai lambang kebenaran, keinginan berkahwin antara suami dan isteri. Hukum maha. Maha atau mas kahwin menjadi wajib ke atas suami sebaik sahaja akad nikah, sama ada maha tersebut disebutkan dengan kadar tertentu atau tidak disebutkan ketika akad. Dalil yang mensyariatkan wajib memberi mahar kepada isteri. Firman Allah Ta'ala, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. Maksudnya, berikanlah perempuan-perempuan kamu mas kahwin sebagai pemberian yang wajib. Surah An-Nisa ayat 4. Jenis maha. Jenis maha terbagi pada dua. Yang pertama, maha musamma. Yang kedua ialah maha misil. Maha musamma ialah maha yang disebut dalam akad dengan kadar tertentu dan dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Manakala maha misil ialah maha yang ditentukan oleh saudara isteri yang telah berkahwin mengikut kadar tertentu. Kadar maha. Kadar maha terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, Islam tidak menentukan kadar bagi maha. Yang kedua, kadar minimum telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam oleh setiap negeri. Yang ketiga ialah penentuan kadar mestilah mendapat persetujuan dan budi bicara kedua-dua belah pihak agar tidak ada perselisihan faham. Seterusnya ialah hikmah disyariatkan maha. Yang pertama, menzahirkan keikhlasan suami terhadap isteri. Yang kedua, memulia, mengiktiraf dan meninggikan taraf seorang perempuan. Yang ketiga, dapat mengurus dan menyediakan urusan rumah tangga dengan baik. Dan yang keempat iaitu bermulanya tanggungjawab suami dan isteri. Pengertian wali dari segi bahasa, kasih sayang dan pertolongan. Manakala dari segi syarak, melaksanakan kata-kata terhadap orang lain serta mengawasi urusan mereka. Seterusnya, pengantin perempuan tidak harus mengawinkan dirinya sendiri atau dikawinkan oleh orang lain sama ada keizinan wali ataupun tidak.
Di sini saya telah menyelitkan satu dalil yang disyariatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 232 yang bermaksud, dan apabila engkau menceraikan isteri-isteri kamu lalu habis waktu iddah mereka, maka janganlah kamu wali-wali nikah menahan mereka daripada berkahwin semula dengan si suami. Apabila mereka, si suami dan si isteri bersetuju dengan cara yang baik, maka dibenarkan di dalam syarak. Syarat-syarat wali: beragama Islam, berakal, baligh, adil, tidak mempunyai kecacatan yang menyebabkan penglihatan, bukan orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya disebabkan safi, last sekali bukan orang yang berihram. Susunan wali: bapa, datuk sebelah bapa, saudara lelaki seibu sebapa, saudara lelaki sebapa, anak saudara seibu sebapa, anak saudara lelaki sebapa, bapa saudara seibu sebapa, bapa saudara sebapa, sepupu lelaki seibu sebapa, sepupu lelaki sebapa. Tuan kepada hamba yang telah dimerdekakan, last sekali hakim atau sultan, termasuklah orang yang dilantik untuk menjadi wali nikah. Jenis-jenis wali. Yang pertama, wali mujbir. Maksudnya, orang yang mengawinkan seorang pengantin perempuan tanpa perlu keizinannya, terdiri kepada datuk dan juga bapa. Seterusnya, wali akrab. Maksudnya, wali yang menghampiri dengan pengantin perempuan seperti datuk sebelah bapa atau saudara lelaki. Selain itu, wali abaid yang disebut sebagai wali yang jauh selain daripada bapa, datuk sebelah bapa atau saudara lelaki yang ada di dalam susunan wali. Akhir sekali, wali hakim yang bermaksud sultan atau orang yang dilantik oleh sultan seperti kadi. Pensyariatan maha dalam Al-Quran bukan sahaja merubah amalan maha yang merendahkan status wanita, bahkan menunjukkan bahawa Islam ini menitik beratkan pemberian maha kepada wanita yang asalnya tradisi jahiliah. Islam memberikan hak eksklusif dan menentukan kadar maha mengikut kehendak dan keperluan mereka, sama ada berbentuk aset atau manfaat yang bernilai dan halal. Kerana pada dasarnya Islam tidak menetapkan ketentuan kadar tersebut. Bagaimanapun, Islam tidak menganjurkan kadar yang berlebihan sehingga boleh memberatkan urusan berkahwin. Oleh demikian, bidang kuasa wali amatlah penting dalam perkahwinan, kerana ia menentukan sah ataupun tidak sah sesuatu perkahwinan. Oleh itu, setiap ibu bapa dan pengantin perempuan sebelum melakukan sesuatu perkahwinan hendaklah menyemak dahulu siapa yang berhak menjadi wali mengikut tertib atau susunan wali. Sekiranya para ibu bapa dan penjaga tidak mengetahui tentang wali, maka hendaklah merujuk kepada mana-mana pejabat, kadi, imam atau orang yang alim untuk mendapatkan penjelasan.